Baik, alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pagi ini dalam majlis yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ilmu, forum pewarisan berkenaan dengan tanah Lot Lidi. Kita murah tapi memudaratkan. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Tak kisah sama ada peserta kita yang join kita secara terus dalam Zoom ataupun yang bersama kita melalui stream live di Facebook mypusaka.info. Okay, baik, saya tak nak melengahkan masa. Kita akan mula, tapi sebelum saya mula tu saya nak terangkan sikit perjalanan kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan adakan forum pewarisan berkenaan dengan tanah Lot Lidi. Okey, kenapa kita buat forum pada hari ini? Objektifnya adalah untuk memberi penerangan kepada orang ramai kat luar sana, juga peserta dan juga orang ramai kat luar sana, masyarakat kita, berkenaan dengan apa itu Lot Lidi dan orang kata apa risikonya berkenaan Lot Lidi, ataupun adakah ada kebaikannya ke berkenaan dengan Lot Lidi itu, dan apa yang perlu dibuat oleh orang-orang yang telah membeli Lot Lidi. So mungkin ada, sebab mungkin ada kat luar sana yang kurang jelas Lot Lidi itu apa, ataupun ada yang dah biasa dengar berkenaan dengan Lot Lidi ni. So itu objektif kita pada hari ini, kita nak bagi kefahaman asas kepada orang ramai berkenaan dengan tanah Lot Lidi. Okey. Baik, sebelum itu juga saya nak terangkan sikit berkenaan dengan perjalanan sesi kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita ada 2 orang speaker dan bersama saya sebagai moderator majlis, Husaini Ismail. Sepanjang saya minta kepada semua peserta melalui Zoom ni, sepanjang perjalanan program kita pada hari ini, saya minta untuk semua peserta untuk mute-kan audio supaya tak mengganggu perjalanan forum lah. Forum kita akan format forum macam biasalah, kita akan tanyakan soalan kepada speaker dan speaker akan jawab soalan lah. Dan di akhir sesi kita akan buka peluang kepada para peserta untuk bertanya kepada speaker. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan soalan di bahagian komen, di bahagian chat tu, chat Zoom, ataupun boleh juga kalau kata ada nak bertanya secara langsung, saya juga akan buka peluang kepada peserta untuk buka audio, boleh perkenalkan diri dan terus bertanya direct lah kepada speaker yang ada dengan kita pada hari ini, insyaAllah. Okey. Selain itu juga di akhir sesi saya akan bagi satu link untuk mohon inilah jasa baik semua peserta untuk tinggalkan maklum balas berkenaan dengan program pada hari ini, dan juga bagi peserta yang menjawab maklum balas, insya-Allah akan dapat nota berkenaan dengan tanah asas berkenaan tanah Lot Lidi ini, dan juga nota berkenaan dengan kefahaman perancangan pewarisan, dan juga video asas asas faraid, insya-Allah. Okey, baik, tanpa buang masa saya nak perkenalkan speaker yang bersama dengan kita pada hari ini. Kenalan orang kata secara asas lah. InsyaAllah speaker kita yang pertama yang saya hormati, speaker jemputan kita, Tuan Bill Rohaizan Rahim. Beliau merupakan seorang yang dah lebih 10 tahun terlibat dalam bidang hartanah, merupakan prinsipal di IQI Realty,
dan juga Vice President Alumni INSPAN, co-founder ACTA ataupun Academy Consultant Tanah, dan juga pengarah pembangunan usahawan MEDC Putrajaya, juga CEO of WEC Berhad, dan juga Marketing Director FB Global dan Development. Alright, itu berkenaan dengan speaker kita yang pertama, Tuan Bill Rohaizan Rahim. Dan insyaAllah speaker kedua kita yang saya rasa tak asing lagi di kalangan peserta yang pernah bersama dengan kita dalam program-program kita yang sebelum ini, Tuan Kamarul Azman bin Mustafa Kamal, merupakan CEO di MyPusaka. Dah berbelas tahun betul pengalaman beliau dalam bidang pengurusan pusaka dan juga perancangan pewarisan, dan juga pemegang tauliah mengajar faraid daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. So saya nak jemput para speaker kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Bil, Tuan Kamarul, apa khabar? Ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pengurusi majlis. Baik. Baik, saya rasa dan makluman kepada speaker-speaker kita dan juga para peserta yang bersama dengan kita pada hari ini. Sesi kita pada hari ini selain di Zoom, para peserta yang join di Zoom, juga di stream live di FB mypusaka.info. So kalau katalah ada di kalangan peserta pada hari ini yang ada family members ke, kawan-kawan ke yang macam nak join tapi tak ada link ke, tak daftar ke, semua boleh maklumkan dia orang untuk pergi je ke Academy FB page mypusaka.info, mypusaka.info, dan boleh tengok live di situ. InsyaAllah, dan juga boleh share. Kalau yang ada berkesempatan untuk share tu boleh share. Bukan setakat sekarang, lepas habis program pun boleh share. Kita akan tak buang lah, akan ada di FB page kita. Okey, saya nak tanya Tuan Speaker, ready ke untuk kita mula? Ready. Alright. Okey, baik. Saya tak nak berceloteh panjang. Sebab kita pun mungkin kita nak tinggalkan masa lebih sikit ke, di ujung waktu mungkin ada ramai sebab tajuk topik kita pada hari ini menarik. Mungkin ada di kalangan peserta yang di akhir nanti banyak soalan yang nak ditanya, so ada orang kata banyak persoalan dalam fikiran tu yang nak dirungkaikan, insyaAllah kita nak bantulah. Okey, baik, saya nak teruskan sesi kita pada hari ini dengan speaker kita yang pertama, Tuan Bil. Saya panggil Tuan Bil, okey ke Tuan Bil? Bil Rohaizan. Saya panggil Tuan Bil. Boleh. Boleh. Baik, Tuan Abang Bil pun apa? Abang Bil pun apa? Okay. Baik Tuan Bil. Soalan pertama, basic. Bila kita cakap berkenaan dengan tanah Lot Lidi, pengalaman saya sendirilah Tuan Bil, pengalaman saya sendiri bercakap berkenaan dengan Lot Lidi ni, ada orang yang bila dengar Lot Lidi dia akan macam apa tu Lot Lidi? Tak pernah dengar pun Lot Lidi ni. Dia mungkin dia tahu berkenaan dengan tanah tu, tapi Lot Lidi tu apa? Dia tak pernah dengar term Lot Lidi tu, sebab mungkin ada setengah kawasan yang biasa dengan term Lot Lidi tu, ada setengah kawasan yang tak gunakan term tu. So ada di kalangan orang masyarakat kita di luar sana, mungkin ada juga di kalangan peserta kita sendiri pun yang tak berapa mahir ataupun tahu apa itu Lot Lidi. So untuk soalan pertama kita pada hari ini, Tuan Bil, boleh tak Tuan Bil terangkan ringkas ataupun sikit berkenaan dengan apakah itu tanah Lot Lidi? Okey, silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kalau sihat, walaupun hari ni Zoom tak nampak orang, boleh tak kat ruang chat tu cakap kalau sihat, letak nombor 1. Kita nak tengok ada orang ke tidak sebenarnya, tengok gambar ke. Ada rupanya. Ada lagi. Satu sihat. Walaupun tak nampak, at least saya nampak. Saya bercakap ada orang rupanya.
Okey, nombor satu. Ada lagi? Ada lagi? Kan, letak nombor satu. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini terima kasih kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada CEO My Pusaka kerana jemput saya. Nama saya macam tadi Tuan Pengurusi Majlis kenalkan, iaitu Biro Haizan. Boleh panggil Bill je. Saya seorang property agent dan saya ada satu syarikat yang buat lot ni di bawah FB Global, dan saya merupakan juga co-founder untuk Akta Akademi Konsultan Tanah, di mana siapa yang berminat nak buat lot banglo, pemilik yang berminat nak lot banglo, boleh hubungi nanti kami dengan My Pusaka, ada buat usaha sama. Lah, ramai orang tanya pasal lot lidi ni. Apa pula, kenapa lidi, kenapa bukan penyapu? Ini pemahaman saya lah selama saya menjadi property agent, sebab saya training lebih. Ramai orang tanya, Bill, Tuan Bill boleh tak jual lot lidi ni? Boleh ke kita beli lot lidi ni? Ini persoalan yang terlampau banyak orang tanya. Jadi saya rangkumkan selama pengalaman saya pasal lot lidi ni. Saya pun sebenarnya pernah zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni orang suruh jual lot lidi, kita pun jual. Masa tu kita pun tak tahu apa-apa pun kita jual. Kemudiannya dia berpenyakit, iaitu owner mati, owner lari, owner gaduh adik-beradik. Akhirnya lot banglo tu ada masalah. Okey, jadi secara kasarnya lot banglo, lot lidi ni sebenarnya, kalau sebut lidi tu bermaknanya halus, kecil je. Sebab tu kalau kita biasanya saya boleh rangkumkan maksud lot lidi tu, iaitu tanah tu halal, tanah tu betul, tapi di macam mana, tanah tu status pertanian tapi diracik-racik secara kecil. Maknanya gunakan dan dia tidak mengikut spesifikasi pihak berkuasa. Dan kalau kita pernah tengok, macam mana nak kenal pasti lot banglo ni, kita akan nampak, kalau kita akan nampak keluasan lot banglo ni kadang-kadang 1,400 square feet, 2,000 square feet. Sebenarnya biasanya kalau sampai lot geran individu ni, keluasannya plus minus dalam 4,000 square feet. Tapi diorang buat dalam 2,000, 1,500. Kalau kadang kita pergi melawat sendiri lot lidi ni, diorang buat rumah, cucur bumbung dia tu masuk tanah orang lain. Maknanya nak tunjukkan tanah tu memang kecil. Maknanya dia buat rumah, dia ada bumbung dia tu air tu mengalir ke tanah orang lain, kiri kanan. Maknanya itulah lot lidi. Dan kalau macam tadi pihak dia tanya macam mana nak kenal pasti, macam mana kita nak kenal pasti lot banglo, lot lidi ni. Lot lidi ni kebanyakannya memang dia punya spek tu lebih biasanya kecil. Lepas tu kadang-kadang jalan masuk. Kebenaran biasanya majlis kalau tanah Melayu ni mungkin boleh 40 kaki, kadang-kadang cecah 50, kadang-kadang ada tempat yang advance sikit dia akan minta 60 kaki. Maknanya jalan tu kelebaran dia 40 kaki. Tapi kalau lot lidi ni, bila kita tengok kat drawing pun, masa dia jual tu, keluasan tanah, keluasan jalan tu dalam 15 kaki. Ada saya pernah tengok 10 kaki. Ya Allah, nak tahu tak? Kalau kereta tu, lebar dia paling standard tu 6 kaki. Lebar kereta 6 kaki. Jadi kalau 10 kaki, maknanya tanah tu tak boleh selisih kereta. Maknanya kawasan tu cuma boleh mungkin keluar masuk dengan motor saja. Sebab tu itu pun kena faham. Pasal bila kita tengok je lot lidi ni, kita tahu yang tu adalah lot lidi. Lepas tu kalau yang saya nampak, kalau yang lot lidi yang paling worst lah, kita akan nampak sebenarnya macam maaf cakap lah, dia dah jadi macam setinggan. Sebenarnya lot lidi ni dari segi saya ada sertakan nanti dalam e-book saya ataupun nota ringkas kategori lot banglo. Sebenarnya lot banglo ni
Dia daripada 1 bintang sampai 5 bintang. 1 bintang ni lot lidi. 2 bintang lot geran bersama. Lepas tu 3 bintang 3 bintang punya lot adalah lot yang dalam proses untuk keluar geran individu. Lot 4 bintang lot geran individu tapi tak ada infra. Ini pun masalah juga. Dan satu lagi iaitu 5 bintang di mana geran individu dah ada, infra dah ada jiran. Itu. Jadi hari ini kita bincang yang lot 1 bintang iaitu lot lidi. Jadi pada saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Itulah secara kasar saya tak cakap, saya boleh share sikit pengalaman saya termasuk jual. Itu zaman jahiliah. Lepas tu sekarang ni saya dah faham dan hari ni kita share tentang sebenarnya apa itu lot lidi. Okey, baik, terima kasih Tuan Bil. Ringkas tapi padat. Dari situ kita nampaklah orang kata apa tu lot lidi sebenarnya. Mungkin sebelum-belum ni pernah dengar orang kat luar sana duk jual-jual tanah, ada satu tanah ada kecil-kecil, diracik-raciknya kecil-kecil dijual, lepas tu tapi tak tahu, yang kita duk ingat tanah murah lah, tanah ni boleh buat rumah semua, okey lah. Sekarang baru kita tahu, okey, itu lot lidi sebenarnya, benda-benda tu macam tu sebenarnya lot lidi. So boleh boleh nampak kalau yang tak pernah, tak familiar dengan term lot lidi itu sendiri. Okey, terima kasih Tuan Bil atas orang kata soalan, menjawab soalan yang pertama, basic apa tu lot lidi. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada soalan kedua, kepada speaker kedua kita, Tuan Kamarul. Okey, Tuan Kamarul, tadi Tuan Bil dia dah dah cerita lot lidi macam mana dia sampai tanah tu yang kecilnya sampai macam dah tinggal lah, dia punya keadaannya semua, dan ada jenis-jenisnya apa semua. So saya nak tanya secara asas juga. Okey, mungkin sikit pengalaman tuan ke apa, bukan ni lah, tapi lebih kepada pengetahuan tuan ke berkenaan dengan macam Tuan B kata tadi, yang kategori yang pertama tadi, yang 1 bintang tu berkenaan dengan lot lidi ni, apa masalahnya sebenarnya, apa risikonya kalau kita beli lot lidi ni, apa yang boleh berlaku lah, impactnya kepada pembeli lot lidi ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya 2 tahun lepas saya ada buat video tentang lot lidi, cerita tentang masalah undang-undang. Tapi sebab hari ni kita ada bil, biar ada cerita yang pasal undang-undang, saya cerita tentang pewarisan. Okey. So sebenarnya lot lidi ni bahaya, terutama sekali tentang mewarisi harta ni. Sebab orang ingat dia beli tanah, harta dia lah. Atau bila dia mati dia ingat boleh pas kepada waris dia. Okay. Tapi kita kena faham, saya akan ringkaskan sedikit untuk semua lah, tentang asas pewarisan pusaka. Pertama, kita kena ingat mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati. Dan apabila kita hidup, kita ada keluarga. Bila kita mati, mereka menjadi waris. Semasa hidup kita ada harta. Salah satu harta kita adalah rumah, tanah. Bila kita mati, harta itu akan menjadi pusaka dan perlu diturun milik. Dan ada proses untuk turun milik, terutama sekali harta-harta taklif. Harta taklif maksudnya rumah, tanah, yang mana memerlukan permohonan pusaka yang dibuat oleh waris-waris faraid dan dibawa kepada 2 tempat. Satu, pejabat pusaka kecil, ataupun boleh juga dibawa ke mahkamah tinggi. Untuk apa? Untuk buat permohonan dan juga persetujuan nak turun milik pada siapa, dan akhirnya akan keluar surat perintah pembahagian. Dengan surat inilah barulah waris boleh bawa ke pejabat tanah untuk mohon keluar nama orang mati tadi dan masuk nama orang hidup yang telah disetujui siapa yang akan dapat tanah tadi. Pejabat tanah tak layan surat-surat lain untuk turun milik ni. Satu. Dan begitu juga unit yang menguruskan pusaka ni, pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi, kalau kita nak bawa harta untuk diuruskan, mestilah harta yang sahih pemilikannya. Maksud sahih apa? Nama si mati tu ada dalam geran. Mungkin nanti bila akan terangkan dalam
sesi selepas ni untuk ceritakan undang-undang. Sebab dalam undang-undang di Malaysia ni, dalam tanah ni, sistem torrent ni, pemiliknya lah ada nama orang dalam grant. Tetapi contohnya Lord Lady ni nama dalam grant tu bukan nama yang membeli dengan ramai tu. Nama pemilik asal. Jadi itu sebabnya apabila kita terbeli Lord Lady dan kita termati. Matilah. Dan bila waris kita kata, ini ayah aku ada rumah ni, nak cari grant. Apa dia jumpa? Hanyalah surat perjanjian jual beli. Nama tak ada grant. Kalau dia nak bawa masuk pun perjanjian jual beli tu pusaka tak diterima pakai. Jadi itulah yang kita kena faham. Di manakah impaknya Lord Lady ni dalam proses urus pusaka. Bila kita mati, di mana dokumen ataupun harta itu tidak boleh dibawa kepada permohonan pusaka untuk diturun milik. Jadi apa jadinya? Itu jadi masalah. Saya akan kupas kemudian. Okey. Jadi sebenarnya saya dalam mengendalikan kes-kes kematian ni banyak saya jumpa kes-kes Lord Lady. Ada dua aspek lah. Satu yang mati pembeli ataupun tuan punya Lord Lady ni. Macam mana nak buat? Kan? Itu satu. Itu saya kupas kemudian lah. Yang keduanya yang mati pemilik yang nama dia dalam grant. Itu pun masalah besar. Itu pun saya akan kupas kemudian. Tapi apa yang saya nak kupas sekarang ni masalah lain. Pernah berlaku di Ampang, Hulu Kelang, ada arwah-arwah dulu rumah besar, tanah besar lah. Lepas tu anak-anak dia membuatlah pecah-pecah lot. Antara waris-waris buatlah macam-macam rumah. Lepas tu termasuk ada yang separuh tu buat kerjasama buat rumah besar sikit lah, bertingkat-tingkat. Kemudian kerajaan nak membangunkan kawasan tu, saya nak buat MRT ke LRT tu, dan mereka terpaksa mengambil tanah tersebut. Okey. Bila mengambil tanah tersebut, rupanya masa perjanjian pecah-pecah Lord Lady tu hanyalah perjanjian biasa saja. Dan nama asalnya lah nama mak dia. Lepas tu mak dia dah meninggal. Tak dibuat apa-apa. Masing-masing duduk lah. Yang dah jual pun jual. Ada sedikit dah besar tanah tu. Dan apabila kerajaan ambil alih, okey, mereka akan gunakan akta tanah. Kita tak boleh bangkang. Dan kerajaan akan nilaikan berapa harta tu. Itu dia tengok kena, tuan punya dah mati. Dia pun buat penilaian, duit masuk ke dalam amanah raya. Apa jadi daripada rumah? Dirobohkan. Termasuk pampasan amanah raya. Jadi apa berlaku kepada mereka-mereka yang kononnya memiliki tanah-tanah tersebut? Dah bina macam-macam benda, dirobohkan, tetapi tak dapat sebarang pampasan. Ini antara risiko-risiko sebab kita memiliki sesuatu yang pemilikannya tak sahih. Jadi itu antara perkara yang saya nak tekankan hari ini. Simpelnya masalah Lord Lady ni, dia adalah satu-satu yang kalau boleh kita elakkan. Dia bahaya. Jadi nasihat saya, kena tahu apa itu Lord Lady. Nanti tuan akan secara perinci dalam nota ni, nanti macam mana kita nak kena pasti Lord Lady tu macam mana. Dan kalaulah ada orang menawarkan Lord Lady, sebenarnya Lord Lady macam apa tu yang saya belajar daripada Tuan Bill cepat. Pokoknya niat nawai itu dia baik. Dia nak buat supaya sampai kepada pecah lot. Tetapi halfway dia pancit. Ataupun dia tak tahu jalan. Boleh terlanggar tiang. Lepas tu dia pun tak buat. Lepas tu tak dapat kerjasama yang lain. Tak nak keluar duit. Last proses tu terbengkalai. Mungkin dia bukan kategori satu lah. Dia sebenarnya nak masuk kategori 3. Tapi antara sampai tak sampai. Jadi akhirnya dia jadi Lord Lady juga lah. Jadi kena berhati-hati. Nanti penyelesaiannya, hujung sesi nanti kita akan ceritakan macam mana nak menyelesaikan kalau kita terjebak dalam Lord Lady ataupun nak menyelesaikan isu-isu Lord Lady. Itu ulasan saya yang pertama lah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Okey. So dari situ kita boleh nampak lah sebenarnya dia kita cakap berkenaan dengan Lord Lady ni, dia ini kita cakap berkenaan dengan macam Tuan B kata tadi, kita referencekan kepada yang 1 bintang tadi tu. Yang dah 4-5 bintang tu mungkin agak okey kan. Tapi yang 1 bintang ni yang masalahnya. Dia macam betul juga macam Tuan Kamarul cakap ujung tadi,
mungkin penjualnya niatnya bagus, dia nak memang betul-betul buatnya bagi selesai lah kan, tapi pancit tengah jalan ataupun tak tahu nak buat ke ataupun tak dapat kerjasama ke apa semua, sebab yang sepaham saya dia costly lah, dia ada costnya apa semua kan. Okey. Ya, dari situ kita boleh nampak sebenarnya banyak juga, bukan banyak lah, bukan banyak juga, memang banyak lah, memang besar masalahnya bila kita uh, terbeli lot lidi ni, ataupun bila dia apa tu berkenaan dengan lot lidi ni, dia akan mendatangkan masalah-masalah di kemudian hari lah. Mungkin masa kita beli tak ada masalah kan, ada SMP je, kita fikir macam jual beli tanah biasa, ada SMP-nya apa semua, kita bayar, kita sign agreement, kita rasa secure, tapi sebenarnya rupanya dia ada masalahnya. Okey. Tadi Tuan Kamaru dia ada sebut pasal orang kata apa, orang cakap apa pasal pemilikan yang orang macam tak sah, tak pasti, tak jelas bila seseorang ni membeli lot lidi. So mungkin ada betul, so saya nak ni lah, nak talakan soalan ni kepada speaker pertama kita, Tuan Bil. Dari sudut undang-undang, Tuan Bil, bila kita cakap berkenaan dengan tanah, macam mana pun kita tak lari daripada kanun tanah negara kan, dia itulah undang-undang, apa tu dia punya uh, kitabnya bila kita cakap pasal tanah di Malaysia lah, di negara kita. So Tuan baru cakap tadi, bila kita beli tanah lot lidi ni, dari segi pemilikan tu dia tak jelas. Okey, so saya nak minta Tuan Bil huraikan sikit lah, huraikan berkenaan dengan apa tu, dari sudut undang-undang, macam mana penjualan, pembelian, keesahan apa tu penjualan pembelian tanah lot lidi ni itu sendiri, dan macam mana undang-undang menanggapi tanah lot lidi. Silakan Tuan. Minta buka buka ni unmute Tuan, unmute. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, menjawab pasal akta dan undang-undang ni, saya nak disclaim saya lah, saya bukan seorang peguam. Kalau ikutkan, saya tak layak untuk advice tentang guaman, tapi apa yang kita cakap tu berdasarkan pengalaman lah. Pun saya jika ada salah. Tapi sebelum saya pergi dekat undang-undang ni, kita sebenarnya kena faham kenapa lot lidi ni muncul dan masih kan. Sebenarnya ada permintaan dan penawaran. Maknanya lot lidi masih wujud sampai sekarang sebab ada permintaan. Jadi bila ada permintaan, dia macam teori ekonomi, bila ada permintaan adalah penawaran. Tapi banyakkan, dan untuk pengetahuan semualah, ada orang yang memang suka lot lidi. Itu satu kenyataan keras lah. Tapi sebenarnya terutamanya kawasan yang dihuni oleh warga asing. Dari segi pemilikan, mereka memang tidak membeli tanah di Malaysia atau di Melaya ataupun di negara Malaysia ni lah. Tapi diorang ni suka lot lidi sebab diorang memang nak pun nama dia masuk dalam geran, sebab nama diorang memang tak boleh, sebab diorang terutamanya tanah-tanah Melayu. Tanah Melayu ni spesifik dia mesti pemiliknya Melayu. Dia akan minta surat anak mengatakan kita ni betul-betul Melayu, ataupun Melayu campur atau Melayu. Kan kalau campur, kita kena tengok asal usul, maknanya mak dia Melayu ke ayah dia Melayu. Kalau dua-dua mak dan ayah dia bukan orang Melayu dan dia duduk di sini sebagai pemas tautin ke ataupun sebagai parti ke, warga yang diorang ni memang suka cari lot lidi. Jadi tapi bila dia buka jualan, adalah warga Malaysia ni yang akan duduk bersama mereka. Lot lidi ni muncul. Dan ada pula dari segi perundangan kerajaan tempatan, ada tempat memang tak boleh buat lot geran individu. Sebab kawasan tu dizonkan sebagai kawasan hutan simpan, sebagai pertanian. Zoning tu tak akan dibenarkan untuk tukar kepada taman kawasan perumahan ataupun pembangunan.
terutamanya dekat dengan takungan air. Empangan-empangan ni tepi-tepi tu dia orang ada buffer tertentu mengelakkan kawasan tu dibangunkan sebab untuk menjaga ekosistem di mana kita punya air. Sebab tu kalau kita pergi kat dam-dam kat mana-mana empangan tu tak dibenarkan untuk buat. Tapi kebanyakan lot-lot banglo, contoh di Gombak, banyaklah di Ulu Semenyih, kawasan tu sebenarnya direservekan untuk pertanian. Dari segi aktanya, kawasan tu memang direserve oleh kerajaan tempatan untuk kawasan pertanian sebab dia tak benarkan ada aktiviti perumahan di mana nanti ada air kumbahan, di mana air mandi kita punya najis apa tu semua akan dihalakan ke arah empangan tu. Jadi tempat tu memang tak boleh buat lot banglo ataupun tempat kediaman, tapi diorang buat. Tu yang dipanggil tanah tu statusnya pertanian, tapi diorang buat seolah-olah macam status zoning. Sebab tu antara benda yang nanti kita nak tips dia, di mana kalau kita nak check kawasan tu boleh buat lot banglo atau tidak, kita kena check dulu zoning. Pergi kat majlis, dekat majlis tempatan kawasan yang sama, tanya dia kawasan ni boleh ke buat lot banglo? Zon ni disediakan ke untuk lot banglo? Okey, jadi sebab tu antara faktor lagi lot DD kenapa dia wujud. Sebab selain tak ada permintaan, selain memang dah ada orang yang suka lot DD ni, sebab warga asing dia orang akan beli, dia orang tak perlu nama pun, dia akan perlu duduk rumah, dia orang buat sendiri dan dia orang duduk kat situ. Sebab tu kita akan nampak macam setinggan. Kawasan tu berselirat air dia, berselirat dia punya wayar dia, dan kawasan tu bahaya. Dan mengikut pula kalau kita pergi Syabas ke, tak boleh mohon pun untuk air. Sebab tu dia orang tarik air ni daripada sumber-sumber yang mana dia orang akan tarik. Dia orang curi api, curi air. Sebab kawasan tu tak digazetkan sebagai kawasan pembangunan. Kawasan tu jadi bila pergi Syabas pula dia nak tengok. Kalau masuk air kan ada minta bayar duit meter kan. Bila bayar meter, nama kita tak ada dalam geran, agak susah dan dia kena buat berkelompok dan kos-kosnya agak tinggi. Sebab tu ini antara kenapa wujudnya lot lidi ni. Sebab tu sebelum kita faham pasal akta, pasal ni, kita kena faham kenapa masih muncul lagi lot lidi. Dan banyak survey yang kami buat, kebanyakannya owner tanah tak ada ilmu pun pasal buat lot. Dia ingat dia racik dia boleh jual. Dan kebanyakannya pemaju akan buat. Kadang-kadang owner ni pun kena tipu dengan pemaju ni. Walaupun kita tak kategorikan dia sebagai pemaju, tapi dia yang memajukan dalam kawasan tu lah. Jadi dia tipu pemilik dia, pemilik main saing, macam-macam dia bagi duit, lepas tu dia buat dan dia buat lot lidi. Dan yang paling susah yang kita nak kenapa masih ada lot lidi ni, sebab ada penasihat yang kurang ilmu dan memang tidak jujur untuk nasihatkan pemilik tanah. Yang tu yang biasanya kami jumpa. Rupanya bukan pemilik tanah nak buat. Rupanya ada penasihat. Kami panggil bukan penasihat, kami panggil punasihat. Kan? Dia memunahkan. Jadi yang pembeli ni pun tak tahu. Dan pembeli Melayu ni sebenarnya terlampau senang untuk disaiko. Pemaju lot banglo ni gunakan teknik di mana dia akan buat longkang, dia akan letak mesin, dia akan buat jalan. Jadi pembeli ni, wah betul lah kawasan ni akan jadi lot banglo. Tidak tuan, itu semua adalah tipu helah dan tipu daya seorang penjual lot banglo. Okey, tapi dari segi akta, okay, saya kembali pada soalan nanti jauh pergi ni dan kami kenapa wujudnya lot banglo tu saya ada selitkan dalam pihak akademi lot banglo grant lidi lot lidi. Jadi di bawah sebenarnya paling saya nampaklah paling besar Akta Kanun Tanah Negara dia start 1965. Tapi ada atas lagi sikit iaitu akta kontrak. Iaitu akta kontrak maknanya masa kita buat kontrak tu, masa kita jual beli lot tadi tu, sebenarnya kontrak yang kita sign tu tak sah. Itu paling penting sebab kita bukan berurusan dengan pemilik sebenar. Dalam tu ada 10 nama, kita sign dengan seorang. Itu banyaklah kes. Sebab tu pada saya akta kontrak ni maknanya sebab tu bila kita nak bawa ke mai pusaka, kita nak claim ke mahkamah,
tak valid dokumen tu, sebab dia tak jatuh kontrak pun. Sebenarnya dia cuma tak di stamp, kadang-kadang banyaklah, dan kadang-kadang dinasihatkan oleh tadi saya cakap tadi punah sihat tadi. Kan. Jadi mengikut akta pula, Akta Kanun Tanah Negara 1965, sekarang dia ada revise tahun tahun 2021 ni, dia ada revise lagi tentang macam mana nak buat lot banglo. Sebenarnya buat lot banglo ni ada 4 cara. Jadi cara yang pertama memang yang kita guna Section 204, lepas tu syarat kedua dari mana kita gunakan Section 124 dalam Kanun Tanah Negara. Sebenarnya kalaulah worst come to worst, sekarang lot leading ni 1 bintang. Sekurang-kurangnya kalau kita nak nama kita ada dalam grant, kita kena tukar syarat tanah ni, iaitu tukar syarat. Walaupun ini akan masuk dalam topik last nanti, macam mana nak selesaikan masalah ni, dia kena tahu Section 124 dia akan tukarkan syarat. Bila tanah tu dah masuk dalam syarat bangunan, jadi ramai nama boleh masuk. Sekurang-kurangnya walaupun tak jadi grant individu, nama kita ada dalam grant. Itu yang sepatutnya. Dan patutnya pembeli ni tanya, dah buat ke, minta surat, tengok surat permohonan ke, surat kelulusan, kena tanya. Itu nanti sebenarnya kita akan lebih pendetailkan dalam cara macam mana nak selesaikan masalah. Tapi mengikut, kita ada 4 cara. 4 cara ni kalau cerita memang habis 1 hari. Tapi saya nampak tadi macam Tuan Kamaru ada cerita pasal akta pengambilan tanah. Tuan, bayangkan lebuh raya Malaysia ni, lebuh raya plus sampai daripada Johor sampai ke Perlis ni, kalaulah kita nak selesaikan setiap masalah tanah ni, saya rasa highway tu tak akan siap sampai sekarang. Jadi kerajaan gunakan iaitu akta pengambilan tanah, di mana dia ambil je, dia buat perancangan dan diluluskan di kabinet. Dia akan ambil saja highway daripada utara sampai selatan ni, dia akan ambil dan dia akan letak duit di amanah raya. Duit tu nanti siapa yang ada hak, dia akan tuntut. Cakaplah satu tanah tu ada 10 nama, tapi yang boleh tuntut tu 20 boleh tuntut tu ada 5 nama. Dia akan tuntut dulu dan sebagai amanah raya dia akan simpan baki, dan baki untuk yang 5 orang yang lain ni, dia kena kemukakan bukti-bukti dia adalah pemilik pada tanah. Tapi kalau dia gunakan kontrak yang tak betul, macam mana dia nak buktikan yang dia ni adalah pemilik tanah? Dan akhirnya sebab itulah kita dengar dekat amanah raya, duit terlampau banyak disimpan milik-milik orang-orang yang tak selesaikan masalah urusan tanah. Jadi saya pun tak nak cerita panjang, sebab kalau nak cerita pasal akta ni memang boleh buat 1 hari. Kan, tapi insyaAllah nanti kita akan share lagi, Tuan Kamaru akan set lagi, sebab menarik tajuk ni. Lot leading ni sebenarnya tajuk yang sebenarnya 10 tahun kita bincangkan pun tak habis, tapi dia menarik. Okey, saya pulangkan balik pengurusi majlis. Okey, baik, terima kasih Tuan B. Okey, panjang lebar dia punya ni, tu pun hanya orang kata apa, tip of iceberg kan. Sikit sangat kalau kita nak ni untuk masa beberapa minit untuk nak bercakap berkenaan dengan undang-undang, sudut undang-undang apa tu kenaan dengan tanah lot lidi ni. Betul, macam Tuan B cakap, berkenaan dengan tu saja kita dah boleh buat satu seminar. Sehari duduk dengan itu saja kan, nak faham berkenaan dengan dari sudut undang-undang berkenaan dengan tanah lot lidi ni. Sebab apa? Bila kita cakap pasal tanah di negara kita ni, dia ada aktanya khas untuk dia, dan ada akta-akta lain sampingan-sampingan yang juga betul terguna untuk ni tu. Macam Tuan dia cakap dia kontraknya lah apa semua tu. Tapi orang cakap apa, di negara kita ni kita tahu saya kita pakai torrent system yang mana pemilikan satu tanah tu macam mana pun nak kena tengok grant kan. So kalau nama ke tak ada dalam grant, tak payah cerita lah saya pemilik ke apa, tengok nama dalam grant dia. Orang cakap macam tu lah, senang kan. So itu masalah macam Tuan B cakap ni, itu masalahnya berkenaan dengan lot lidi ni. Dia hanya berdasarkan sekeping kertas, orang kata mungkin SMP ke penjualan ke, ada kontrak ke agreement ke apa ke yang dipegang oleh pembeli dan juga penjual ni,
dan mengatakan itulah tandanya hak milik. Tetapi sebenarnya dari sudut undang-undang tak diterima ataupun tak sah lah, secara kasarnya tak sah lah, tak valid, tak boleh diterima, dan itu menyebabkan masalah di kemudian hari. So terima kasih Tuan Bil. Orang kata apa, dalam memberi jawapan tadi tu sebenarnya ada teguran-teguran pedas kepada kita apa tu di luar ni supaya berhati-hati. Dan macam Tuan B cakap juga, kalau katalah mungkin ada yang dengar sesi kita hari ni yang dah terbeli, kalau belum, alhamdulillah hari ni dapat ilmu, boleh elakkan. Tapi yang dah terbeli, insya-Allah sekejap lagi kita akan minta juga speaker kita untuk kongsikan macam mana cara nak settle kan kalau dah terbeli ni. Okey. Sebelum saya teruskan untuk soalan seterusnya kepada speaker yang kedua kita, Tuan Kamarul, saya nak ingatkan sekali lagi apa tu, dan jugalah terus kepada para penonton kita yang di luar sana yang join kita secara live di FB Pusaka.info. Saya rasa topik perkongsian kita hari ini sangat menarik, sangat best. Satu ilmu baru kepada yang belum mengenali berkenaan Lok Lidi, dan kalau yang dah mengenali mungkin ada dapat ilmu yang baru lagi. Yang dah tahu berkenaan dengan Lok Lidi mungkin ada dapat sisi-sisi lain, sudut pandang lain berkenaan dengan Lok Lidi ini sendiri. So saya apa tu minta semua yang bersama dengan kita hari ini untuk share kepada lebih ramai lagi sesi perkongsian kita hari ini, supaya lebih ramai di luar sana yang akan dapat manfaat sedikit sebanyak apa tu daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik, seterusnya kita balik kepada speaker kedua kita, Tuan Kamarul Azman. Tadi Tuan Kamarul dah cerita sikit tentang orang kata apa risiko bila kita terbeli Lok Lidi ni, dia punya impactnya apa semua tu. Okey, sebagai seorang yang dah lama berkecimpung dalam bidang perancangan pewarisan, dalam bidang pengurusan pusaka, saya minta Tuan orang kata apa, menarik lah untuk kita nak dengar. Macam tadi pun Tuan dah cerita pasal satu kes apa itu berkenaan tanah yang apa tu diambil oleh kerajaan. Last sekali orang yang beli tu tak dapat apa pun. So perkongsian-perkongsian macam ni yang mungkin saya rasa menarik. Sebab apa? Dia lebih dekat dengan kita. Dia real case senario yang kita mungkin kita sendiri yang berada bersama hari ini pernah dengar kes-kes ni. So saya nak minta lah Tuan Kamarul mungkin boleh kongsikan lagi berdasarkan pengalaman Tuan, apa tu risikonya, masalah yang terjadi, yang real case yang terjadi bila kita cakap berkenaan dengan tanah Lok Lidi ni. Silakan Tuan. Unmute Tuan. Saya nak panjangkan daripada satu aspek yang Cik Bil beritahu tentang kontrak kan. Sebenarnya Lok Lidi ni berpunca daripada kontrak yang tidak sah, di mana parties in the contract tu bukan parties yang sepatutnya boleh menandatangani kontrak. Kalau kita lihat kalau pemaju yang betul okay, kalau kita nak sign SMP dengan mereka pun sebenarnya dia ada satu tanah besar atas nama pemaju tu. Jadi masa kita sign SMP, dalam SMP tu menyatakan lot besar tu yang mana akan dipecahkan kepada lot-lot kecil. Masa tu nama kita tak ada dalam tu. Belum dipecah pun lagi, masih lagi lot besar. Tetapi yang menandatangani dengan kita adalah pemilik tanah itu. Dalam perjanjian itu mengatakan, okey, kami akan pecah lot. At the end of the process, nama kau akan masuk dalam keran itu. Itu baru betul dia punya prosesnya. Ya, kita tak percaya, tengok siapa yang beli rumah dengan pemaju, bila tengok SMP tu, bukannya ada nama grant yang akan jadi pemilik dia, tak. Kita sign untuk membeli sepetak dalam grant besar. Tetapi pemaju itu akan memproses sehinggalah jadi petak-petak kecil, siap infra, akan jadi tanah 5 bintang lah. Yang itu yang sepatutnya. Tuh. Tetapi dalam Lok Lidi ini kadang-kadang yang menandatangani adalah antara pembeli, kadang-kadang broker ataupun pemaju yang bukannya pemilik tanah pun. Pemilik tanah lain, tetapi pemilik tanah itu dah bagi hak kepada pemaju ni lah yang membuat perjanjian dan mereka yang menjual, beli. Itu yang berlaku ya. Jadi apabila kontrak itu tak sah,
Tu. Keduanya, nama pembeli yang dah keluar duit itu tak ada dalam kad, maka terjadilah banyak masalah. Okey, saya nak kasih contoh kisah benar di mana pemilik lot Didi mati. Saya ada kes datang kepada saya, si hamba Allah ni dah beli lot Didi. Okey, dia dah kerja lama, kerja kerajaan, tetapi tak ada satu pun harta ta'alih yang dia beli dengan secara betul. Dia ada kereta, ada orang lain, tetapi dia only harta yang dia ada adalah satu lot Didi. Okey, dia ada lot Didi. Dan kemudian pula, sebelum dia meninggal dunia, dia menjual lot Didi itu kepada saudara mara dia seorang. Dan dia punya perjanjiannya adalah, okey, kau nak beli ni, nak dapat duit. Dan orang tu pun dah bayar 80%. Okey. Dan ditakdirkan si pemilik asal ini meninggal dunia. Okey, satu. Bila dia meninggal dunia, dan apabila harta yang ditinggalkan tidak ada harta ta'alih. Ini kalau ikut apa tu undang-undang dulu. Jika si mati itu tidak ada harta ta'alih, kes ni tak layak untuk dibawa kepada pejabat besar kecil. Walaupun harta tak banyak, dia hanya dua pilihan. Ada ke Mahkamah Tinggi ataupun ke Amanah Raya. Keduanya lebih mahal lah. Okay, tapi ada baru ni undang-undang baru diluluskan di Parlimen di mana dinaikkan ceiling nilai harta untuk di pejabat kecil kepada 5 juta dan dibenarkan untuk dibicarakan kes-kes pustaka yang tidak mempunyai harta ta'alih. Itu satu perkara yang baiklah. Tapi kalau dulu kalau tak ada harta ta'alih tak boleh pergi. Jadi arwah ni bila meninggal dunia tak ada harta ta'alih, maka terpaksalah diuruskan di Mahkamah Tinggi ataupun itu satu. Tetapi yang kesiannya pembeli ni. Pembeli tu jumpa kami. Macam mana ni, saya dah beli. Dokumen tak ada. Kan? Jadi bila nak tanya, dia tanya, tahu tak siapa pemilik, dia pun tak tahu. Dia tahu abang ipar dia yang pemilik jual kat dia. Jadi itu jadi masalahnya. Dan yang membeli itu pun, itulah satu-satunya harta yang baru dia nak beli. Dia tak pernah beli tanah lain, dia tak pernah beli pada pemaju. Itulah harta yang dia beli daripada titik puluh dia, tabungan dia selama ini, dan akhirnya terbeli tanah yang sebegitu. Jadi macam mana? Jadi apa yang saya bantu ialah step pertama. Okay? Memang kita tahu tanah tu memang dari kategori 1 bintang. Okay? Tetapi bukan 1 bintang, 1 bintang minus. Sebab apa? Dia perjanjian pun tak ada. Okay, apa yang saya buat, kita jumpa balik lalu pada arwah ni, tanya siapa dia, kita dapat trace lawyer yang buat perjanjian itu, dan kami bantu untuk sekurang-kurangnya ada satu perjanjian baru antara pemilik dengan pembeli ni. Jadi akhirnya tak apalah, daripada dia kategori 1 bintang minus kepada 1 bintang solid lah. Tapi saya nasihatkan dia ialah supaya kenal pasti pembeli-pembeli lain yang dalam lot Didi itu, supaya dapat bekerjasama dengan pemilik yang menjual ni, supaya keluarkan duit, supaya kita dapat bawa mereka ini daripada 1 bintang mungkin kepada 2 atau 3 bintang lah, daripada nama mereka dan itu. Itu saja. Tapi buat masa ini, saya cakap dia, at least kau dah dalam satu kategori, ada perjanjian, tapi saya kata memang tak selamat. Doa-doa je lah. Tak ada apa berlaku. Tetapi, kalau itu yang dah ada, duduk je lah. Itu yang saya kata. Jadi nasihat saya, kalau boleh, lain kali, kalau ada duit lain, cubalah beli tanah-tanah yang sah berpelikat. Sebab ini memanglah murah pada biasa. Dan saya nasihatkan kalau murah pada biasa tu, jangan pula kedekut untuk keluar sedikit duit untuk bergabung dengan ahli-ahli lain supaya dapat membawa tanah itu daripada 1 bintang kepada 2 atau 3 bintang supaya nama kita ada dalam gerak. Itu kisah benar. Dan ini yang berlaku. Kalau kita beli tanah, nama kita tak ada, dapat tu kontrak pun tak ada. Kalau ada kontrak pun sebenarnya kontrak tu tak berapa sah, sebab dia punya penandatangan ni kontrak tu sebenarnya bukan ada hak untuk menandatangani kontrak. Itu satu hal. Okey.
Jadi satu kes pula pemilik grant meninggal dunia. Sebenarnya saya cerita itulah. Ini kes lain di Sungai Murah. Okey. Ceritanya adalah yang tuan punya tanah ni, dia ada tanah. Dia pun berhubung dengan macam bila katalah, bila ada permintaan adalah penawaran. Betul adalah orang tu datang proposal, Haji, saya boleh tolong jualkan tanah Haji, dapat banyak. Okeylah, kau tolong buat. Pun dia buatlah perjanjian-perjanjian, dapat jual tanah tu. Okey, pun panggil lot. Adalah ramai-ramai orang beli. Saya pun hampir tak terbeli. Masa saya jahiliah dulu ada orang tawarkan. Saya hampir terbeli juga. Okey, tapi tak terbeli. Lepas tu terjual lah. Terjual dan memang infranya is low class lah. Jalan kecil je. Ada lot-lot je, jalan kecil. Tapi ditakdirkan pemilik harta ni meninggal dunia. Bila meninggal dunia, waris-waris berkumpulkan. Kadang-kadang waris tak tahu pun yang ayah dia ada deal nego yang tanah tu dibuat sebagai lot ini. Lepas tu bila dah meninggal dunia, bila kumpul adalah satu kerana dia kumpul dia, okey, ini nak bagi siapa? Baru dia tahu. Di sebalik grant ini ada perjanjian-perjanjian lobby. Tetapi si waris-waris ni apa hal lah ni? Grant dan nama ayah aku, kita bersetuju yang kau dapat grant ni, aku dapat grant ni, apa hal ada banyak rumah ni? Maka dia pun berjumpa dengan pemilik-pemilik itu. Bila berlakulah perbelahan. Saya tak masuk campur. Okay? Saya dengar cerita. Jadi benda tu tak tahu apa sudahnya, tapi apa yang nak beritahu ialah sekiranya berlaku tuntutan berlapis antara pembeli-pemilik lot ini dengan waris kepada pemilik tanah ini, kalau masuk mahkamah, putusan akan berat kepada waris sebab sistem torrent nama grant dalam tu. Lepas tu diturun milik kepada waris-waris faraidnya, kemufakat ke buat tidak apa. Tapi kalau ada pun yang ada kontrak kononnya yang memberi hak, tapi kontrak mereka juga adalah kontrak tak sah sebab kontrak mereka adalah antara pembeli dengan pemaju. Kan? Jadi itulah ceritanya. Jadi memang banyak, saya boleh ceritakan dua saja sebenarnya, macam-macam bila kata kalau nak cerita sampai ke petang pun tak selesai. Okey. Jadi saya kasih dua contoh lah. Jadi risikonya adalah apabila pemilik lot DD ni mati, masalah. Kalau pemilik grant lot DD tu mati pun bermasalah. Jadi nasihat saya sama aja, kalau boleh study betul-betul sebelum beli daripada pemaju yang betul-betul ada lesen yang akan membuat infra dan sebagainya. Akhirnya tanah-tanah tu akan dipecah pada lot ikut tunas undang-undang. Okey, itu saja soalan kepasaran saya untuk soalan ketiga kepada. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Itu jelas masalahnya bila kita cakap berkenaan dengan lot lidi ni. Banyak mungkin orang yang dah biasa berurusan dengan berkenaan dengan tanah pusaka, berkenaan dengan waris-waris, berkenaan dengan perancangan pewarisan akan selalu jumpalah orang kata masalah berkenaan dengan lot lidi ni. Kan bila dan macam pengalaman saya sendiri juga, bila selalunya bila kita dia dah macam terlanggar dinding lah, dia tak boleh buat apa. Bila jumpa kita cerita baru dia faham, oh macam ni rupanya. Saya beli ni rupanya lot lidi. Sebelum ni dia ingat dia beli tu macam tanah biasa, sekadar dengan ada agreement tu, sign agreement, dia bayar. Orang kata apa, penjual pun terima duit, penjual pun sign, dia rasa okey. Tapi sebenarnya step yang sangat jauh lah. Satu dah salah dah. Satu lagi kalau nak pulihkan pun mungkin jauh lah, nak mula daripada awal tu. Dan kebiasaannya dekat situ baru dia orang pembeli ni akan sedar, rupanya dah tersalah. Ataupun kalau sebab kita macam kita cakap awal tadi, mungkin ada juga yang dalam kes yang penjual ni
dia niatnya baik, tapi dia tak tahu. Ada juga yang dia rasa macam dia tengok, dia dengar orang buat, aku ada tanah, aku pecah-pecah-pecah, jual. Dia rasa macam okey je. Janji ada agreement, dia dapat duit, okey lah. Dia sebenarnya dia tak tahu pun sebenarnya cara tu salah. Ada yang macam tu kan. So tapi macam mana pun bila kita cakap berkenaan dengan lot lidi, daripada awal lagi kita cakap, bila cakap berkenaan lot lidi ada masalah dia yang mungkin tak nampak sekarang, akan datang kemudian hari. Tambah-tambah bila berlaku kematian salah seorang ni, itu memang jelas masalah besar akan timbul lah. Okey. Baik. Masa kita pun dah tak banyak sebenarnya. So kita nak pergi ke soalan terakhir untuk kedua-dua speaker kita lah. Yang saya rasa mungkin ada peserta kita ataupun orang luar, orang ramai yang dengar melalui live kita di FB pun nak tahu. Okey. Okey, ini kita cakap dari awal sampai sekarang ni, kita cakap berkenaan orang yang apa tu, nak tahu melawat lidi tu apa, macam mana nak kenal pasti, apa masalahnya, apa risikonya. Tapi saya dah terbeli ni tuan. Saya dah terbeli sekarang ni. So macam mana saya nak buat? Apa solusinya? Saya tahu memang sekarang saya dah ada masalah. Okey. So mungkin ada yang kat luar sana yang macam tu sekarang ni. So kita nak beri soalan kepada Tuan Bill. Tuan, soalan utama kita sebenarnya hari ni lah. Mungkin sebab bila cakap lot lidi ni, mungkin ada yang bersama kita hari ni dah tahu pun berkenaan lidi ni, risikonya apa semua. Tapi cara memulihkan ataupun cara nak settlekan lah, bahasa kita senangnya, cara nak settlekan, saya dah terbeli, apa yang saya perlu buat bila saya dah terbeli lot lidi ni? Macam mana nak selesaikan supaya tanah ni, satu, saya secara sah menjadi milik saya, dan kedua, cara tu juga mengikut undang-undang yang betul. Silakan tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya lah. Kami juga di bawah akta, kami selesaikan banyak tanah-tanah lot lidi ni sampai keluar daripada tanah 1 bintang kepada 2 bintang. Sekurang-kurangnya nama dia ada dalam gerai. Jadi saya bagi 3 secara solusi, iaitu BMM. BMM. Kalau boleh, siapa yang boleh tulis dalam nota tu BMM. Nak tahu ke tidak? BMM. Iaitu dia ni, pemilik ni sebenarnya, pemilik yang dah beli lot ni, yang pertama dia kena bersatu. Dia kena bersatu. Nak tahu tak cara penjual lot banglo ni, dia akan gunakan sistem zaman penjajah, iaitu pecah belah, di mana pemilik-pemilik lain, contoh kita ada 20 atau 30 lot banglo, tidak mengenali satu sama lain. Diorang tak akan buat grup pun. Untuk semua pembeli-pembeli ni duduk dalam, sebab dia tahu dah, bila bersatu keputusannya akan berbeza. Jadi nasihat saya kepada yang sudah beli lot banglo ni, kalau boleh carilah maklumat ataupun pergi dekat peguam yang menguruskan ni. Kalau boleh, kalau ada 20 orang ni kena bersatu. Kalau kita buat seorang-seorang, akhirnya itu yang kita nampak, lot dah ada tapi tertinggal. Lepas tu kita nak buat rumah tak boleh sebab infra tak ada, dan macam-macam lagi lah penyakit lain, iaitu rupanya tanah ni ada tanah runtuh, macam-macam. Tapi pertama yang saya advise, kena bersatu dulu. Maknanya kalau ada 20 pemilik, kena 20 pemilik tu bersatu dulu. Buat dalam satu grup WhatsApp, kita akan bersatu untuk selesaikan masalah. Sebab kalau dia macam lidi kalau satu kan senang patah, dari cakap macam mana pun tak ada. Sebab tu dia panggil lot lidi. Ini ada kaitan. Kalau kita bersatu, lot ni tak boleh dipatahkan. Jadi kita kena bersatu dulu. Kalau ada 20 pemilik lot banglo, kongsi 20 ni kena ada satu grup dan kita buat satu tindakan. Itu tindakan tu kita cerita lain lah. Lepas tu yang kedua tadi BMM. Dia kena ada mediator. Dia kena ada orang tengah yang selesaikan. Sama ada lawyer ataupun mai pusaka ataupun konsultan yang akan uruskan urusan ni. Kalau dia buat seorang-seorang, dia tak akan selesai. Jadi cari orang yang boleh
mediator, jadi orang tengah untuk selesaikan masalah ni. Dengar saya cakap, dia macam lidi. Sebab tu kita beli lot lidi macam lidi. Satu senang patah. Tak boleh selesai. Dia kena ramai. Kalau ada 30, kena 30 orang tu bersatu. Dan kena ada satu kata sepakat. Yang ketiga, yang kedua, iaitu kena ada modal tu. Jangan fikir nak selesaikan masalah ni tak ada modal. Sebab kita dah terbeli, tak apalah. Jangan risau pasal modal ni sebenarnya. Modal ni bila dah bersatu, ramai-ramai, jadi kos dia akan kecil. Dan bila kecil dan boleh, tapi ingat, kalaulah tiba-tiba lot tu boleh sampai kategori 3 bintang, 4 bintang dan nilai tanah tu, sebab tuan-tuan beli masa mungkin 10 tahun, 15 tahun dulu. Kawasan tu mungkin RM5 dia sekaki. Tapi kalau dengan modal sikit, mungkin RM1 ke RM2 sekaki. Tak payah banyak lah, RM1 sekaki. Contohlah, kalau kita beli 5,000 square feet ataupun beli, mana seorang mungkin modal 4,000 ke dan ke atas. Saya tak nak cakap lah, tapi ini nanti akan mediator atau siapa yang uruskan akan bantu tuan-tuan. Mungkin 50 sen, tapi RM5 yang dulu kita beli tu tambah dengan 50 sen lagi kos kita tu, mungkin kawasan tu dah jadi RM50 sekaki. Dan boleh jual. Boleh berjual beli. Sebab kita dah selesaikan masalah dan kawasan tu boleh selesai masalah. Sebab tu saya cakap tadi, yang pertama tentang bersatu. Macam mana nak buat, itu pandai-pandai. Dia kena ada seorang yang memang semangat dia nak selesaikan. Kita niat satu, kita niat nak tolong orang lain. Sebab bila kita buat survey, kita tanya, kenapa nak beli lot banglo? Kenapa tak nak beli rumah yang dah siap tu? Rumah yang dah dengan pemaju. Sebab 70% orang yang beli lot banglo ni sebenarnya dia nak buat rumah impian dia. Dia nak buat rumah tempat dia bersara. Tapi akhirnya impian ni terkubur. Impian ni terpatah. Sebab dia beli lot lidi, patah lah. Maknanya impian dia tu tak capai. Sebab tu siapa yang uruskan ni, dia buat kerja mulia lah. Dia akan uruskan, okey, dia akan pergi jumpa lawyer, tanya siapa pembeli, kongsi. Sebab kadang-kadang masalah ni dia kena bersatu. Yang kedua, kena cari orang tengah yang pandai, ada ilmu yang boleh dan dia jujur untuk selesaikan. Dan yang ketiga, memang kena ada modal sikit, kena selesai. Sebab benda ni kena faham. Dia menuntut komitmen, tapi percayalah, kalaulah kita boleh selesaikan masalah lot lidi ni dan boleh sampai kategori 3 bintang, 4 bintang, sampailah nama kita ada, sampailah boleh keluar gerak individu, masya-Allah, insya-Allah nilai tanah tu pun akan berubah. Mungkin 10 kali ganda tuan. Itu sajalah, saya nampak itu salah satu cara, 3 cara yang saya nampak boleh menyelesaikan masalah ni. Walaupun dia akan ada detail-detail dia lagi, tapi pada waktu yang singkat ni, saya nampak yang pertama dululah. Kumpulkanlah dulu. Kalau ada 10 orang, 10 orang. Tengoklah kalau ada yang dah tak ada ke apa, kena wakil ke anak dia. Jadi daripada situ kita akan mulakan langkah pertama. Kan barulah, sebab kadang-kadang dia bukan mengambil masa yang sekejap. Tapi saya selalu cakap dengan orang yang buat lodi, dia beli dah 10 tahun. Jangan ingat dalam masa 2 bulan boleh selesai. Dia mungkin ambil masa 1/10 daripada, mungkin ambil masa setahun, 2 tahun. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu step ke hadapan untuk selesaikan. Dan niat semua orang supaya benda ni menjadi manfaat pada orang lain. Bayangkan setiap orang boleh bina rumah impian dia, boleh duduk dan kita bayangkan macam saya lah. Kadang-kadang bila kita dah selesaikan masalah, kita tengok orang buat rumah, lepas tu dia duduk buat open house. Allah ya Tuhanku, kita selesaikan, saya rasa macam kita buat benda yang baik untuk keluarga dia. Kita kena ingat, kita duduk di tanah Melayu. Nama negara ni pun Malaysia, negara Melayu. Jadi sekurang-kurangnya kan, kita kena ada sebidang tanah untuk kita bina rumah impian kita. Jadi itu sajalah saya ulangkan pada pengurusi majlis. Okay, baik, terima kasih Tuan Bil. Itu solusinya yang orang kata apa, sebetulnya ataupun senang kata, bila kita cakap berkenaan lot lidi ni, boleh kata yang terbaiknya itu je lah, yang nak memastikan setiap pembeli tanah lot lidi ni
ada namanya dalam grant. Senang-senang cakap macam tu lah. Sebab bila kita cakap macam kita cakap berawal tadi, bila kita cakap berkenaan tanah, nama dalam grant. Siapa nama dalam grant? Itu je. Kalau nama mak ayah kita mungkin senang. Tapi kalau nama orang lain yang entah kita pun tak kenal, bercampur pula dengan orang-orang lain lagi ni, lagi itu masalah tu. Mungkin itu saranannya daripada Tuan Bil yang dan kena faham bila kita cakap berkenaan dengan tanah ni, even yang orang kata tanah yang okey ni pun bila nak buat something tu dia ambil masa, tambah tanah yang ada masalah dia akan ambil masa dan dia melibatkan kos. Tetapi mungkin saranan Tuan Bil juga betul, kalau ada muafakat, ada kerjasama daripada semua pihak yang membeli dan penjual ni juga, boleh diselesaikan walaupun dia melibatkan kos dan mungkin kos dia boleh berkurangan lah. Kalau bayangkan kalau kita nak buat sendiri seorang-seorang, mungkin tinggi kosnya kan. Kalau beramai-ramai bekerjasama, bincang untuk cuba selesaikan, yang penting akhir sekali tanah yang berstatus 1 bintang ni boleh jadi 3-4 bintang. Dan yang paling yang orang kata apa, yang paling kita nak dengar lah adalah nama kita ada dalam grant yang kita nak tengok. So selesai. Itu yang orang kata apa, kaedah terbaik yang kita boleh lakukan bila kita dah terbeli tanah lot ready ni. Dan kalau yang belum, mungkin saran apa tu, patut dengar saranan daripada kedua speaker kita ni, jangan beli kalau belum. Carilah yang dah siap ke, ataupun yang jelas pemilikannya, yang kalau kita beli tu memang terus tukar nama ke apa semua tu, carilah. Memang kita jelas tahu kosnya tinggi, kosnya akan dia sebab macam apa tu Tuan B, Tuan baru cakap tadi, dia sebenarnya temptation tu, godaan. Bila kita cakap macam yelah tanah lot banglo, kalau biasa yang okey punya mungkin harga 100,000, yang ni tak sampai 100,000. So mungkin itu yang buat kita tergoda. Tapi kita bila dah tahu ni, kena faham yang harga puluhan ribu berbanding ratusan ribu tadi tu, ada kos-kos tersembunyi dan masalah-masalah tersembunyi yang datang dengan pakejnya yang kita perlu selesaikan kemudian hari. Dan benda tu kalau belum, saya rasa ini pendapat saya pribadi saya lah, kalau belum terbeli, saya rasa tak baloi-baloi untuk pening kepala nak selesaikan masalah tu. Tapi kalau dah terbeli, kenalah peningkan kepala juga, kena keluarkan modal, kena ambil masa untuk cuba selesaikan. Dan bukannya tak ada jalan penyelesaian, bukan tak boleh. Macam Tuan B pun tadi dah bagikan ada formulanya cara nak selesaikan. Dan kalau tak tahu juga macam mana, ada orang-orangnya yang boleh dirujuk untuk tanya macam mana nak cuba selesaikan. Ada pakar-pakar yang boleh membantu anda. Okey, sebelum saya pergi kepada soalan terakhir kepada speaker kedua kita, Tuan Kamarul, dekat ruangan chat Zoom kita ni ada, saya tinggalkan satu link untuk maklum balas lah kepada semua peserta kita. Saya mohon semua peserta untuk tekan link tu dan jawab maklum balas, borang maklum balas tersebut. Dan juga bagi yang dah menjawab akan dapat nota asas berkenaan lot lidi, apa tu, esai daripada Tuan Bil sendiri, yang dia bagi kepada kita untuk serahkan kepada semua peserta. Kemudian ada juga nota berkenaan perancangan pewarisan, video asas apa tu, berkenaan kefahaman faraid. Dan juga ada juga kalau lah ada di antara peserta kita yang ada masalah berkenaan lot ED, berkenaan berkenaan dengan perancangan pewarisan, berkenaan dengan pusaka ke apa ke, ada apa tu, option untuk tinggalkan berkenaan dengan mohon bantuan untuk khidmat rundingan secara percuma melalui telefon. Boleh tinggalkan di situ dan insyaAllah nanti akan ada pihak kami yang akan call untuk membantu untuk bagi khidmat rundingan secara percuma. So boleh isi perkongsian kat situ. Okey. Soalan terakhir saya kepada untuk sesi forum kita pada hari ini lah, kepada Tuan Kamarul. Tadi Tuan Bil lah kita solusi dari sudut kebiasaannya lah, ataupun sudut terbaiknya berkenaan dengan tanah lot lidi ni bila orang dah terbeli. Okey, dan Tuan Bil sendiri mengakui yang dia memakan kos, dia makan masa, dia perlukan orang kata usaha yang lebih lah untuk selesaikan.
Okey, tapi dari sudut sudut pandang Tuan Kamarul pula dari sebagai seorang pakar perancangan pengurusan pengurusan pusaka ni, apa yang mungkin boleh bagi pembeli-pembeli ni boleh buat mungkin dalam masa nak menunggu ke, dalam masa nak proses yang panjang tu ke, ataupun apa-apa kaedah ke yang boleh dibuat dari sudut pewarisannya pengenalan dengan tanah Lok Lidi ni. Macam mana, apa yang boleh dilakukan oleh mereka ni semua? Silakan Tuan. Okay, pertama, simple dah. Prevention is better than cure. Tapi isunya, saya banyak jumpa, kita nak prevent orang ni. Kata kau jangan beli Lok Lidi, kau jangan beli Lok Lidi. Tetapi temptationnya, orang yang saya nasihat still beli Lok Lidi. Walaupun kita kata prevention better than cure, tapi kadang orang tak peduli nak prevent. Kita dah nasihat, dia dah faham. Tetapi dia temptationnya, aku beli murah. So, dia beli orang. Macam kes yang apa tu, sebenarnya saya dah nasihat jangan beli, tapi dia beli. Okay. Itu prevention pun orang tak, kadang orang tak peduli juga. Lepas tu cure, dia dah terjebak, kita nak kasih ubat ni sama macam Tuan B cakap tu, BMM tu. Kami pun pendekatan yang sama. Bro, korang kena berkumpul, lepas tu jumpa dengan owner, proceed, kami boleh bantu. Itu pun kadang-kadang dia tahu mereka duduk dalam masalah, tak apalah aku duduk nanti. Sebab apa? Dia tak nak keluar duit. Tapi hakikatnya ialah semasa mereka beli tu, mereka beli jauh di bawah harga pasaran. Contoh satu lot 5,000 kaki, dia beli contoh 60-70,000. Padahal kalau yang betul-betul yang 4 star, 5 star mungkin harga 200,000 satu lot tu. Dia beli dalam 1/4 daripada harga pasaran. Tetapi kita kata macam ni lah, korang kena keluar seorang 15,000 yang terputihkan bayar premium bagai. Tak nak keluar. Mereka dah seronok beli murah, tapi bila kita kasih ada obat ke dia keluar duit, mereka tak nampak. Sebenarnya apabila mereka dah pindahkan harta mereka itu daripada 1 bintang kepada 3 bintang ke 4 bintang, nilai tanah mereka itu akan berlipat ganda. Kepada mungkin yang sekarang ni, daripada mungkin RM45 sekaki, boleh jadi sampai RM24, RM28 sekaki. Dan lagi satu, apabila mereka ada grant peribadi, kenapa harga nilai tinggi? Sebab grant itu boleh dijual beli dah. Lot Lidi yang 1 bintang tak boleh dijual beli sebab tidak ada, tapi ada kat orang jual beli kan, tapi tidak ada nilai. Itu sebabnya kalau orang yang bisnes simple lah. Aku ada tanah dulu, aku beli 60,000. Okey, sekali bermasalah baru aku tahu. Aku keluar 20,000. Kawan-kawan aku yang lain-lain pun keluar 10-15,000 lah. Bila kami keluar ni, akhirnya kami dapat grant dan nilai kami tu menaik 4 kali ganda. Bayangkan kalau kita nampak orang bisnes keluar 15,000, kita tiba-tiba kita jadi kaya. Tanah yang kita duduk tu dah bernilai jadi 200,000, tambah dengan rumah yang kita dah spend 200,000 dah jadi $500,000. Sekarang ni kita ada tanah yang kita beli 60,000. Kita taruh 20,000 buat bangunan, sebenarnya has no value. But you need to just put another 15,000 to putihkan. Itu dia. Tapi itu isunya. Apa saya nasihatkan? Simple lah. Kepada pembeli-pembeli Lok Lidi, kami menawarkan khidmat bantuan. Datang jumpa kami, seorang tak apa. Supaya macam yang Tuan B kata tu, BMM, mesti bersatu. Kalau tak nak bersatu tak apa, kami sebagai yang M yang hujung tu, mediator. Kami boleh tolong jadi mediator untuk kumpul-kumpulkan mereka tu. Dan kalau mereka ada yang kena nak keluar modal, kami boleh sekolahkan mereka supaya mereka nampak. Nak tak nak, mereka terpaksa cari macam mana pun modal sebab ia adalah untuk anak cucu mereka. Kadang-kadang mereka tak nampak tu. Mereka kedekut nak keluar duit mereka yang 10,000 tu. Padahal sebenarnya mereka akan rugi kalau mereka simpan duit tu. Jadi nasihat saya adalah kepada pemilik Lok Lidi yang dah terbeli itu, salah seorang hubungi kami. Okay, dalam BMM itu kami dah ujung nanti, mediator. Okay, dan memanglah ada kosnya. Kos kami sebagai mediator, usaha kami untuk kumpulkan, nasihatkan, dan kemudian kami akan pass kepada bil untuk supaya daripada 1 bintang ni kita boleh naikkan. Tak salah. Kalau boleh ke 3 ke 4, tapi kalau tidak pun paling tidak pun kepada 2 bintang tu rupanya okey. Jadi itulah nasihat saya kepada
Kalau ada di sini ataupun boleh siapa yang boleh apa ada kenal siapa hantar supaya mereka datang jumpa kami dapatkan khidmat dunia percuma dulu. Kami tak bayar, percuma. Supaya kami boleh tolong bantu. Tapi jangan lupa konsepnya BMM tetap ada. Semua kena bersatu. Macam yang saya dapat yang kes tadi, kami dapat cari peguam yang buatkan perjanjian tu dan kemudian juga kami cuba peguam tu untuk cari semua owner-owner dan kami akan cuba selesaikan macam apa yang akan Tuan Bin punya approach tu. Itu ya cara untuk menyelesaikan. Tapi setiap ahli pembeli-pembeli tu mestilah nampak kepentingan membuat sampai selesai dan risiko kalau dibiarkan saja status quo. Bila dia nampak tu, kami ada cara nak sekolahkan, barulah timbul, barulah ketiga tu dia tiba-tiba nampak je duit dia untuk keluar modal. Kalau kita tak cakap macam tu, semua kedekut nak keluar modal. Jadi itulah tugas kami sebagai mediator untuk mendapatkan kerjasama mereka nampak jalan yang terbaik untuk bukan dia seorang. Kepada kalau contohnya dalam lot ada 20 orang, supaya semua 20 orang owner ni tadi akan mendapat manfaat tanah yang sah supaya dapat dimanfaatkan kepada anak cucu cicit mereka. Kami tidak kaya. Itu untuk mereka yang telah terjabat yang masih hidup. Kalau yang inilah waris kepada harta Lok Lidi sama jugalah. Waris pun kalau ada pun jumpa kami ada jalan. Sebab benda ni kalau saya cakap simple lah. Kalau harta biasa-biasa pun, harta yang sahih pun, kadang-kadang bila huruf saka pun ke laut juga. Tak selesai juga. Apatah lagi kalau jadi sangat penting. Kalau di dalam harta yang si mati ni ada Lok Lidi, waris, jumpa kami. Jumpa kami, khidmat permulaan telefon percuma, kemudian kami katakan apakah prosesnya, apa kos-kosnya supaya kita dapat buat sampai selesai. Kalau tak selesai, saya sangat takut kalau harta-harta ini termasuk dalam statistik 80 bilion harta orang mati yang terbeku sekarang ni. Banyak sangat 80 bilion. Semua adalah disebabkan kecuaian kita untuk menguasai ilmu, untuk menapis tindakan-tindakan kita, akhirnya kita terjebak. Dan apabila kita dah terjebak juga, kita terlalu takut nak keluarkan belanja untuk keluarkan kita daripada lubang. Kita dah masuk dalam lubang tu, ada orang nak tolong, ada kuas sikit, tapi kita tak nak keluar, kita sanggup biarkan diri kita di dalam lubuk lubang itu sampai selama-lamanya. Itulah yang saya dapatkan khidmat pakar dan kena ada kerjasama supaya kita dapat selesaikan. Jadi saya sangat sarankan semua yang ada di sini beri maklum balas, bukan saja maklum balas, sebab bila kita beri maklum balas tu, tuan akan dapat apa? Nota digital daripada Tuan B tentang Lok Lidi. Ada cerita tentang macam mana nak merancang pewarisan. Ada nota tentang kefahaman faraid, ada video tentang pengiraan faraid dan juga ada pendaftaran percuma untuk tuan-tuan dan puan untuk dapatkan khidmat penting. Baik untuk Lok Lidi, baik untuk buat hibah, baik untuk urus pustaka. InsyaAllah usaha ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja. Okay, baik, terima kasih Tuan Kamarul atas kesian tadi dan nasihat yang diberikan kepada semua peserta pada hari inilah. Okey, masa kita dah tak banyak, kita ada 10 minit je lagi sebelum pukul 11. Kita akan tamat pada pukul 11. Tapi mungkin saya nak buka lah untuk 5 minit je. Saya nak buka 5 minit sebelum kita tutup soalan. Kalau ada yang nak bertanya, mungkin nak type sekarang dah terlambat dah. Mungkin boleh terus buka mic, tanya soalan dan directkan kepada mana-mana speaker yang nak ditanyakan soalan lah. Silakan, sila kenalkan diri lah terlebih dulu. Ada ke soalan? Oh, semua faham. Malu-malu kan? Semua malu-malu, semua bukan malu-malu, semua faham, alhamdulillah. Okey. Rasa mungkin tak ada soalan pagi ni. Semua alhamdulillah dapat faham topik yang kita bincangkan. Okey, kalau macam tu. Baik. Sebelum kita tutup, saya nak bagilah masa 1 minit kepada setiap speaker kata-kata akhir.
Kata-kata akhir, kata-kata nasihat kepada orang ramai kat luar sana, bukan saja peserta kita hari ni, orang ramai kat luar sana yang mungkin tengok kita secara live sekarang ataupun kemudian hari nanti. Apa ada tanya khidmat satu Malaysia ke? Ya, insyaAllah Tuan Effendi, khidmat satu Malaysia. Saya nak tanya, ada soalan baru naik. Tak apa, tak apa. Saya nak tanya, sama ada tanah dari segi hukum syariah sah dimiliki tak oleh pewaris yang mana pemilik asal telah jual? Ada Tuan Gubernur boleh tengok? Sekejap. Saya nak ulang-ulang balik soalan, saya tak nampak. Soalan daripada ZNJ. Saya nak tanya, sama ada tanah dari segi hukum syariah sah dimiliki tak oleh pewaris yang mana pemilik asal telah jual? Saya cuba fahamkan. Sah tidak pemilik oleh waris yang mana pemilik. Okey, pemilik asalnya contohnya adalah ayah pewaris ni. Dia dah jual. Pemilik asal telah meninggal dunia, tapi dah jual. Jadi simple dia. Apa saja transaksi yang dibuat semasa pemilik asal masih hidup adalah hak mutlak pemilik asal. Okey, ini selalu saya dapat ya. Contohnya, ayah aja ada tanah. Lepas tu ayahnya dah jual tanah tu dan anak-anak tak tahu yang ayah ni dah jual. Lepas tu bila anak dia meninggal dunia, anak-anak dia bising lah, aku kan waris, sepatutnya aku dapat tanah ni. Rupanya ayah dia dah jual. Okey, jadi itu yang nasihat saya, simple lah. Konsepnya adalah kepada pewaris ya, waris hak mereka hanyalah kepada harta-harta yang masih dimiliki oleh si mati masa dia meninggal dunia. Apa saja yang dia telah jual, yang dia telah hibah, maka ia tak jadi lagi harta dan tidak jatuh kepada waris-waris waris. Okey, jadi saya faham tu, kalau contohnya pemilik asal tu dah jual harta itu, maka dia tak jadilah pusaka yang boleh diwarisi kepada waris-waris faraidnya. Tetapi ada juga kadang-kadang tu kalau jual belinya tidak sah lah. Okey, kalau contohnya dapat dibuktikan yang mana jual beli tu ada sebab ada penipuan, pemalsuan, paksaan, boleh dibuktikan, kita boleh reverse balik lah. Saya ada tu kes di mana bila berlaku kematian, waris-waris pun bising mengatakan ada satu tanah ni kononnya telah terjual. Dan apabila kita lihat sebenarnya dijual pada ketika si mati ni masih hidupnya dalam keadaan koma dan sebagainya, transaksi itu berlaku. Jadi kita syak mungkin ada berlaku transaksi yang mengelirukan, yang mungkin ada unsur penipuan di situlah. Itu yang mungkin berlaku. Okey. Jadi untuk menjawab soalan tadi, pemilik asal telah meninggal dunia, saya difahamkan kalau dia dah jual masa dia hidup, maka bukan lagi jadi pusaka dan tidak ada hak pada waris lah pada harta-harta tersebut. Ya. Tapi untuk kes ini kita kena pastikan dia punya timeline dia, bila dia jual, dalam masa ketika mana dia jual. Okey. Hak siapa sebenarnya. Kalau dah jual dia tidak jadi pusaka ya. Okey, lepas ni ada sharing JV apa? Berkenaan JV tanah. Ni pun ada isu yang mungkin kita boleh kupas tentang orang buat JV tanah. Kami ada pejabat di KL, di Bangi, di Seremban dan di Penang. Untuk Pahang kami ada perunding-perunding yang ada beroperasi di Kuantan. Kalau ada masalah, Tuan Pendi boleh daftar untuk kes urus apa dengan khidmat dunia percuma melalui telefon. Nanti kita akan nasihatkan bagaimana untuk proceed untuk apa saja permasalahan yang Tuan Pendi adalah. Okey, saya ingin nasihatkan kepada semua lah, kalau ada permasalahan yang mungkin malu nak cerita, daftar saja kepada khidmat runding. Di situ kita boleh bercerita, sebab saya sebenarnya tak galakkan juga untuk kita bercerita benda-benda yang terlalu peribadi di forum terbuka. Kalau kita ada isu-isu berkenaan di kita, elok kita bincangkan dalam forum tertutup dalam sesi khidmat runding yang kita tawarkan itulah. Okey. Alright, okey. Okey, macam tadi ada yang tanya ni, ada sharing tak berkenaan dengan JV tanah lepas ni kan. Okey. Mungkin terima kasih, satu soalan yang bagus. Boleh juga dalam borang maklum malas tu ada satu kolom yang boleh juga ditinggalkan komen.
Dalam tu juga mungkin boleh bagi cadangan kepada pihak kami nak dengar pasal apa pula lepas ni. InsyaAllah mungkin kita kalau mungkin Tuan Bil kata saya boleh cerita pasal ni. Kita boleh jemput lagi Tuan Bil. Mungkin ada yang rasa macam seronok lah dengar perkongsian daripada Tuan Bil. Nak dengar lagi lah berkenaan topik lain tak tanah ni. Boleh tinggalkan komen kat situ. Ataupun kalau ada soalan yang lain sikit mungkin kita Tuan Bil tak familiar, kita boleh cari pakar lain insyaAllah bersama dengan kita untuk ni. Untuk join sesi untuk bagi sesi perkongsian percuma kepada semua orang yang sudi bersama dengan kita insyaAllah. Baik, saya rasa Tuan Kamaru tadi dah bagi nasihat akhirnya lah kepada semua. Saya nak buka kepada Tuan Bil lah. Sedikit Tuan Bil sebelum kita tutup sesi kita hari ni, sedikit nasihat lah kepada semua yang pertama sekali yang belum membeli dan yang kedua yang dah terbeli ni. Silakan Tuan. Okay, bismillah. Itulah pasal tanah ni, ialah pada saya lah, tanah ni memang satu perkara yang bagus, iaitu pelaburan dalam tanah. Tapi kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang too good to be true. Kadang-kadang terlampau murah tu kita terpesona dengan murah tu. Tapi penyakit dia lebih daripada harga tu kan. Sebab tu untuk saya kalau nak beli pun kan, sebenarnya macam saya cakap awal tadi, kami pun nasihatkan kalaulah nak beli, nak buat lot pun sebenarnya boleh buat lot sendiri. Bersatu kawan-kawan cari dan beli dan buat. Macam kami memang kami advise daripada A sampai Z. Siapa yang nak jadi pelabur, nak beli dan develop jadi tanah, nak lot banglo, nak develop sampai buat perumahan, nak develop sampai nak buat apartment, kami pun ada perkhidmatan untuk bantu. Sebab kita dah tahu dah potensinya amat tinggi. Kita biasa macam saya lah, selalu tuan tanah kalau jumpa dengan saya, daripada dia nak jual, dia terus tak jadi nak jual. Sebab potensi dia kalau dia jual dengan dia buat lot dia lebih tinggi. Cuma dia ada macam-macam kos lah. Tapi untuk sebagai last advice kepada semua, kan, kena hati-hati untuk beli lot banglo. Kena buat due diligence sendiri. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan. Kena tunjuk proof dah. Contohlah di dalam proses nak jual, nak upgrade tanah kepada, kita kena tengok, minta semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah tu. Dan kalau boleh dinasihatkan kepada mereka-mereka yang nak beli lot-lot ni, kena double check dengan majlis yang dah terbeli lot-lot ini, cari jalan penyelesaian untuk saya. Sebab benda yang ialah terajak perahu macam nak undur kan. Jadi kena selesaikan. Dan kalau tuan-tuan tak selesaikan sekarang, sebenarnya anak-anak kita, cucu kita lagi susah nak selesaikan. Kan? Masa tu dah berperingkat-peringkat. Kan? Kadang-kadang kita pernah jumpa tanah sudah lebih 5 lapis. Kan? Macam mana nak selesaikan? Jadi setiap masalah mesti ada penyelesaian. Dan tanggungjawab kita sebenarnya kena selesaikan sebelum kita tak ada. Kan? Okay, itu sajalah. Baik, terima kasih Tuan Bil atas nasihat yang ringkas dan padat kepada kita semua supaya ambil pengajaran. Kata kalau belum elakkan, ataupun kalau nak beli juga buat double triple check sebaik mungkin sama ada tanah itu yang tanah lot lidi yang nak dibeli ni ada potensi ataupun senang kata ada usaha untuk diselesaikan sampai 4 bintang 5 bintang tu, atau sekadar jual untuk dapatkan penjual dapatkan duit, selesai macam tu je. Sebab kita tak nak jadi risiko macam yang kita ceritakan daripada awal tadi. Okey, Tuan Kamaru ada ni ke nasihat akhir yang ni, sebab dah banyak daripada awal tadi, dah banyak nasihat yang diberikan. Okay. Ada satu soalan tu, ya, bagaimana kalau kita nak ambil lot tanah kerajaan? Okey, daripada Tuan Zulkifli. Last lah tu mungkin itu soalan last. Mungkin Tuan Bil boleh jawab. Okay. Soalan ni terlampau subjektif. Kan, tanah kerajaan ni macam mana?
Sebab dia orang biasanya ada buat permohonan. Dia ada tanah kerajaan ni ada banyak lah. Boleh tanah tol. Tanah tol ni dia temporary occupied land. Maknanya dia boleh memiliki setahun dan dia kena renew setiap setahun. Itu pun ada. Dan kadang-kadang untuk tanah-tanah kerajaan ni biasanya kalau ada maklumat. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun tanah tu tanah kerajaan. Dia biasanya tanah-tanah kerajaan ni dia orang akan buat berkelompok. Kita ada banyak lah, kita tengok dia akan buat berkelompok, termasuklah dia konsep dia macam Felda, Fekra ni sebenarnya sama, cuma tu dalam bentuk pertanian. Tapi untuk tanah-tanah kerajaan ni biasanya even kalau kita pergi pejabat tanah pun susah nak dapat info, kan. Okay, untuk saya lah soalan ni terlampau subjektif, tapi kalaulah nak ambil tanah kerajaan ni dia mesti biasanya, dan kerajaan ni biasanya tak akan bagi individu. Sebab tu kadang-kadang yang mohon ni berdasarkan koperasi, persatuan peladang, dia akan pergi untuk dapatkan tanah dia. Dan dia kalau dia bagi atas individu ni sekarang, kalau dulu mungkin cerita zaman-zaman menteri besar lain tu, zaman tu tanah banyak lagi, tapi tanah sekarang ni sikit, dan satu lagi sekarang ni digital. Kalau dulu orang bagi tanah kita pun tak tahu siapa, tapi sekarang ni maklumat di hujung jari semua orang boleh tahu. Jadi untuk saya kalau nak ambil tanah-tanah ni memang kena buat permohonan. Dia ada banyak. Kalau kita Selangor ni memang susah, tapi kalau sebenarnya macam Negeri Sembilan, kita ada buat di Pahang, kita ada buat di Perak, sebenarnya banyak lagi tanah-tanah masih terbiar. Dan sebenarnya tu juga kena ada orang yang, kalau cari orang yang boleh advise untuk ambil tanah-tanah kerajaan. Yang dia orang ni kadang-kadang dia tak adalah dibagi percuma, dia ada bayar premium, dia akan bagi list. Dari sudut macam itulah. Itu sajalah yang boleh menjawab soalan ni terlampau umum. Okey, itu saja, saya akan balik pada. Okay, saya nak tambah sikit untuk tanah kerajaan, salah satu yang pada awal salah faham. Tanah anugerah atau permohonan kelompok lain, tetapi ramai yang tak faham tentang tanah tol dan juga kadang tanah sewa untuk spesifik usage lah. Kedua-dua tanah itu adalah kita kontrak setiap tahun, dan harta-harta itu sebenarnya bukannya pemilikan kita, dan kalau kita mati pun tak jadi pusaka kita. Jadi tanah tol dan juga tanah yang disewa untuk tanaman tidak kekal sebenarnya kita menandatangani macam sewaan je lah. Okay, satu. Okey, berbalik pada yang akhir tadi, sebenarnya program forum ini bukannya yang ini saja, kita ada perancangan untuk beberapa forum yang lain, yang mana kita akan ada topik-topik. Antara topik-topik yang kita nak timbulkan adalah tentang tanah Felda, Akta JSA. Kita juga mungkin ada forum tentang tanah tanah adat. Okey, itu Negeri Sembilan je lah. Dan ada juga isu-isu tentang tanah kampung baru, itu pun cerita besar juga. Dan mungkin juga yang tanah-tanah yang pembangunan ataupun tanah-tanah sakit. Kita nak kena pasti apakah jenis-jenis tanah sakit ni dan bagaimanakah menyelamatkannya. Jadi mungkin forum-forum ini akan berterusan dengan topik-topik beza. Mungkin Tuan Bil juga kalau topik yang berkenaan pun kita akan jemput, ataupun mungkin ada panel-panel lain yang boleh membantu dalam topik-topik yang spesifik lah. InsyaAllah kita akan cukupkan. Untuk apa? Untuk pastikan macam Bil cakap, kita pastikan kita memiliki tanah, dan tanah yang kita miliki itu cukup sah taraf pemilikannya supaya kita tidak memudaratkan waris kita akan datang, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Komarul nasihat akhir tadi. So saya rasa setakat ni saya minta maaf, saya ambil masa lebih sikit daripada masa yang dijanjikan. Tapi Alhamdulillah selesai forum kita pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua speaker yang sudi bersama dengan kita hari ini, berkongsi maklumat, berkongsi info, berkongsi ilmu dengan kita semua. Dan juga terima kasih kepada peserta-peserta yang sudi join, sama ada tak kisah sama ada melalui Zoom kita ni ataupun secara live streaming di Facebook Mapustaka.info. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa. Semoga perkongsian yang kita berikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan kita. Dan semoga nasihat, solusi perkongsian yang diberikan tadi itu dapat dijadikan pedoman lah bila kita cakap berkenaan dengan Lot Lidi ni.
Kalau ada belum beli, okey, banyak-banyak kali cuba elakkan. Kalau dah terbeli, ada caranya untuk selesaikan masalah, dan ada orangnya yang kita boleh bantu, insya-Allah. Kalau orang kata dah terjatuh dalam lubang lah, macam Tuan cakap tadi, Tuan baru cakap tadi, ataupun dalam belenggu, tak tahu apa nak buat ni, insya-Allah boleh isi orang maklum malas, maklumkan betul dapatkan khidmat bantuan. InsyaAllah kita akan hubungi dan beri khidmat rundingan secara percuma kepada semua yang memerlukan bantuan, insyaAllah. Baik, setakat itu saja sesi perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian-perkongsian yang akan datang, dan keep up to date dengan Facebook kita, Pusaka.info. Dekat situ banyak kita kongsikan kalau kita ada program, boleh daftar, boleh join. Dan insyaAllah setakat ni kebanyakan program kita percuma. Hanya datang dan tak perlu keluar modal. Online je sekarang. Tak perlu keluar modal. Modalnya masa saja. Tapi untuk ilmu, apalah nak dinikan sangat dengan dikorbankan waktu yang sejam setengah ni kan untuk dapatkan ilmu untuk kita semua. So, saya rasa setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama dengan kita hari ini. Kalau ada keburukan, salah silap, kata saya mohon maaf. Itu semua kesalahan saya, dan segala yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.